Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون أما بعد. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita sama-sama tambah ilmu pengetahuan, sama-sama tambah kefahaman kita terhadap agama kita. Mudah-mudahan pertemuan kita dan pengajian kita pada tahun baru ini sentiasa diberkati, sentiasa dirahmati dan diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung pengajian kita Fiqhus Siyasah Khalifah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Pada bulan lepas kita masuk berkenaan dengan tajuk iaitu pembukaan Islam di wilayah Rom. Tajuk mula-mulanya, tajuk besar, pembukaan Islam di wilayah Rom dan juga Timur. Tajuk kecilnya, pembukaan di wilayah Syam. Kita ada cerita pada bulan lepas bagaimana tentera-tentera Islam berjaya menawan kota Dimashq. Tentera-tentera Islam berjaya menawan kota Dimashq ataupun Damsyik yang pada masa itu telah dikuasai oleh tentera-tentera Rom. Tentera-tentera Rom tidak menyangka bahawasanya tentera-tentera Islam berjaya menawan kota tersebut, tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, panglima perang pada masa itu iaitu Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu berjaya membebaskan kota Dimashq pada tahun ke-13 Hijrah. Maka tentera-tentera Rom yang ada pada masa itu, apabila mereka telah kalah, mereka telah lari ke tempat yang lain. Maka Abu Ubaidah Al-Jarrah telah melantik Mu'az bin Jabal sebagai jurucakap, sebagai perunding kepada Raja Rom untuk berjumpa dengan Raja Rom. Tajuk dia Mu'az bin Jabal menjadi perunding. Setelah berlaku beberapa siri pertempuran yang memberikan kemenangan kepada tentera Islam, Raja Rom yang cuba mempertahankan Fiqh, nama tepat, bertindak menghantar seorang utusan bagi mengajak pihak Islam mengutuskan seorang perunding. Hal tersebut adalah untuk mengetahui apakah tujuan pihak Islam begitu berani menentang kerajaan Rom Bizantin yang menjadi kuasa besar dunia pada masa itu. Abu Ubaidah melantik Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma
seorang sahabat yang terkenal alimnya sehingga diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pernah dihantar ke Yaman untuk membantu pemerintahan Islam di sana. Sudah tentu beliau ialah seorang tokoh yang paling layak dan paling hebat berunding dengan musuh yang merupakan kuasa besar itu. Jadi Abu Ubaidah dilatih Muaz bin Jabal. Latih Muaz bin Jabal kerana pengalaman dia menjadi gubernur di Yaman. Menjadi gubernur di Yaman, yang mana Nabi hantar Muaz bin Jabal ke Yaman. Dan Nabi tanya, apabila kamu berada di Yaman, bagaimana kamu nak meletakkan hukuman kepada manusia? Maka Muaz bin Jabal, aku akan menggunakan Al-Quran, menggunakan As-Sunnah. Kalau tak ada dalam Quran, tak ada dalam Sunnah, maka aku akan qiyas. Aku akan qiyaskan dengan apa yang berlaku, dengan kaedah-kaedah dia. Mari daripada ucapan itu dah, maka dalam mazhab kita menggunakan qiyas. Quran, Sunnah, ijma' dan juga qiyas sebagai berundangan, sebagai orang panggil proses, sebagai orang panggil meletakkan, orang panggil manhaj dalam akidah kita, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, ijma' dan juga qiyas. Jadi Abu Ubaidah lantik Muaz bin Jabal untuk berunding dengan musuh. Musuh ni pula hak nombor satu. Bukan musuh hak lekeh-lekeh ni, bukan Samsung kapur ni, tapi kuasa besar dunia pada masa tu. Raja Rom mengarahkan supaya utusan Islam diberikan sambutan yang hebat bagi menggodanya dengan kemewahan dan menunjukkan kekuatan tenteranya. Tempat pertemuan disediakan kemah yang paling cantik dan hamparan termahal serta dihiasi dengan perhiasan yang indah. Dia nak goda, dia nak keliru ke Muaz bin Jabal dengan dia buat perkara-perkara tadi. Apabila tiba di tempat pertemuan itu, dilatih seorang petugas khas untuk memegang tali kuda milik Muaz bin Jabal. Tiba-tiba Muaz bin Jabal tidak mahu menyerahkannya kerana mahu memegang sendiri. Apabila dipersilakan duduk di atas tempat yang indah disediakan untuknya, tiba-tiba Muaz bin Jabal enggan duduk dan memilih untuk duduk di atas tanah. Orang cerdik, sahabat yang cerdik, sahabat yang alim, dia tahu dah demo ni nak bodek dia, nak pelembuk dia, maka macam-macam buat seolah-olah dia ni VIP lah. Tapi dia tahu dah perancangan musuh, dia tahu dah taktik musuh, maka dia tak usah pegang, dia tak usah bagi orang pegang tali kuda dia. Dia nak pegang sendiri tali kuda tersebut dan dia nak duduk di atas tanah. Dia berkata, sesungguhnya Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh berdiri meraihkan seseorang hamba ciptaan Allah. Dan kami tidak berdiri melainkan ketika mana kami mendirikan sembahyang, beribadat dan menghadapnya. Berdiri sebagai tanda penghormatan kami, bukan untuk kalian. Akan tetapi aku berdiri menghormati yang duduk di atas tempat yang cantik ini, yang menjadi kalian selama ini tidak mempedulikan orang-orang yang lemah di dalam kalangan kami, dalam kalangan kalian. Dia jawab depan dia ni Raja Rom ni. Depan dia ni Raja Rom. Ni keberanian yang ditunjukkan oleh Muaz bin Jabal. Sesungguhnya hamparan ini merupakan keindahan dan godaan dunia semata-mata. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah merendahkan manusia di dunia dan menghinanya, menggambarkan dunia hanyalah kecil.
Selain itu, Allah Ta'ala melarang daripada berlaku zalim dan melampaui batas. Maka aku lebih selesa duduk di atas tanah sahaja. Bercakaplah denganku tentang hajat kalian. Dan penterjemah menjelaskan apa yang dibicarakan sehingga aku memahami apa yang kalian tuturkan dan kalian memahami apa yang aku tuturkan. Royak mu nak royak gapo kat aku? Hok mu panggil aku mari jumpa ni, mu royak mu nak royak gapo? Tak perlulah mu nak bodek buat go tu, buat go ni, apa go tu, apa go ni, tak perlu. Mu royak, mu nak royak bergapo? Muaz bin Jabal menjawab semua soalan mereka berkenaan dengan ajaran Islam. Apabila mereka bertanyakan apakah pandangan Islam terhadap Nabi Isa alaihi salam, Muaz terus membacakan firman Allah Ta'ala, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perbandingan, yaitu kejadian Nabi Isa di sisi Allah Ta'ala adalah sama seperti kejadian Nabi Adam alaihi salam. Sama je. Nabi Adam sama dengan Nabi Isa, Nabi Isa ni sama dengan Nabi Adam. Allah Ta'ala telah menciptakan Adam daripada tanah, lalu berfirman kepadanya, jadilah engkau, maka jadilah ia. Ini jawapan daripada Muaz bin Jabal. Pihak Rom memperkecilkan kemenangan Islam terhadap Parsi. Dia tahu Parsi ni kalah dengan tentera Islam. Sedangkan tentera Parsi ni salah satu daripada kuasa besar dunia pada masa itu. Tapi dia memperkecilkan, orang panggil kemenangan tentera Islam. Dia kata apa? Kalian tidak dapat masuk bumi kami, dan kalian meninggalkan bumi Habsyah dengan mengalahkan Parsi kerana rajanya sudah mati. Adapun kerajaan Rom, rajanya masih hidup. Jawab Muaz bin Jabal. Dia jawab, jika kalian ada raja bernama Hercules, maka raja kami ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani sungguh Muaz bin Jabal ni. Ketua kami pula ialah seorang yang setaraf dalam kalian kami, selagi dirinya beramal dengan kitab Allah dan sunnah Nabi kami. Apabila dia meninggalkannya, nescaya kami akan memecatnya, dan dia tidak boleh menghalang kami untuk menemuinya. Dia tidak boleh bercakap sombong, bersikap sombong, dan dia tidak boleh mementingkan dirinya dalam perkara yang dikurniakan Allah oleh Allah. Dialah individu sebagaimana dalam kalian kami semua. Adapun tentera kami sekalian, seramai sebagaimana banyaknya bintang di langit dan seluas mana pun mata memandang di bumi ini, sesungguhnya kami tidak percaya dengan jumlah yang ramai itu dan tidak bergantung kepadanya. Akan tetapi kami percaya kepada kekuatan kami dengan bertawakal kepada Allah dan percaya kepadanya. Ini keyakinan Muaz bin Jabal. Dia bercakap depan dia ni Raja Rom. Dengan bongkoknya, dengan sombongnya Raja Rom ni memperkecilkan tentera-tentera Islam. Akhir sekali Muaz bin Jabal royak, aku kalulah tentera Islam ni sebanyak bintang di langit, seluas mata memandang di bumi, aku tidak yakin dengan kekuatan itu, kecuali aku menang ni kerana tidak lain tidak bukan kerana kepercayaan aku dan juga tawakal aku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia baca ayat Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Berapa ramai, berapa banyak yang pernah terjadi golongan yang sedikit berjaya menewaskan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah Ta'ala sentiasa bersama-sama orang yang sabar. Dan kita tengok, inilah keyakinan inilah
yang ada kepada saudara-saudara kita di Palestin, saudara-saudara kita dalam Hamas, saudara-saudara kita yang berada di sana. Walaupun tentera Zionis ni berlipat kali ganda ramai dengan senjata berat yang canggih, tetapi dengan keyakinan mereka kepada Allah, dengan tawakal mereka kepada Allah, sampai ke saat ini Zionis lebih 100 hari dah tidak dapat mengalahkan Hamas, tidak dapat mengalahkan jihad Islami. Walaupun kalau kita tengok Gaza ni pada jarak, pada terkuku. Gaza ni pada jarak, pada terkuku. Bangunan hancur lebu. Tak ada rumah. Rakyat-rakyat ataupun saudara-saudara kita di Gaza ni buat kemah, duduk dalam kemah. Bangunan hancur, rumah hancur, tapi mereka tidak berjaya menghapuskan Hamas. Mereka tidak berjaya, orang panggil, mengalahkan Hamas walaupun lebih daripada 1 hari. Ini keyakinan yang ada kepada tentera-tentera Hamas, kepada rakyat dan juga rakyat-rakyat Palestin, sebagaimana keyakinan yang ada kepada Muaz bin Jabal. Kerana kita belajar dalam akidah kita, kita belajar dalam agama kita, kok mana-mana pun menang ataupun kalah adalah biiznillah, adalah kerana izin daripada Allah. Kalau Allah Ta'ala izin, maka kita menang. Kalau Allah Ta'ala tak izin, Allah Ta'ala menangguhkan kemenangan tersebut. Ini akidah. Ini akidah kita orang Islam. Sebagaimana sahabat-sahabat dulu pegang. Sebagaimana yang disebut oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kita tengok pada hari ini juga banyak-banyak negara Islam yang ada dalam dunia pada hari ini. Salah satu-satunya negara Yaman. Salah satu-satunya negara Yaman yang berani perang dengan Zionis, perang dengan Amerika Syarikat dan sekutunya. Dan kita tengok Zionis dan sekutu dia telah menyerang Yaman pada hari ini. Yaman ni negara kecil berbanding dengan Mesir, berbanding dengan Jordan, berbanding dengan negara-negara hok besar-besar. Tapi keberanian yang ada kepada Yaman, tak peliklah kalau orang Yaman ni berani. Tengok gubernur dia Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ni gubernur Yaman. Kalau gubernur Yaman berani, tak pelik kalau rakyat-rakyat Yaman ni berani. Kalau kita baca dalam sirah Abu Bakar As-Siddiq, pengarang yang sama, fiqh siasah Abu Bakar As-Siddiq, dalam kitab tersebut Tok Guru sebut tentang keberanian orang-orang Yaman perang. Keberanian orang-orang Yaman perang, tak takut ke orang Yaman ni. Dan kita tengok pada hari ini, alhamdulillah, Yaman berani. Walaupun dia diserang, tetapi Yaman ni berani. Sebab apa? Sebab dia nak mempertahankan Baitul Maqdis, nak mempertahankan Palestin. Tapi negara-negara Islam yang lain, mereka masih kekal bersama-sama dengan normalisasi, bersama-sama dengan Zionis. Mesir, Jordan, apa lagi? Yang mana negara-negara hak besar-besar ni sudah diikat, sudah dibekukan dan dibutakan dan dibisukan, tak beroyak gapo-gapo, tak buat gapo-gapo. Ini kelemahan orang Islam yang kita kena sedar pada hari ini. Dan benda ni kita tidak boleh lock. Kita tak boleh lock biar orang Islam ni jadi buah catur kepada musuh. Kita tak boleh lock orang Islam ni jadi catur kepada musuh. Musuh duk lain jauh tu, tapi dia guna orang Islam yang ada pada hari ni, hak tak mengaji supaya dengan kita, hak tak reti supaya dengan kita ni, dia guna orang Islam sebagai catur untuk merosakkan Islam yang lain. Tuan dia duk lain. Tuan dia tak ada dalam negara kita. Tuan dia tak ada dalam negeri kita. Tuan dia duduk lain. Dia guna remote control. Orang lain ni tak guna royal dah, guna bluetooth.
Jarak jauh. Dia pecek remote dia tu, catu dia ni, orang Islam gerak. Buat kerja sama-sama dia untuk merosokkan orang Islam, untuk melemahkan orang Islam. Ini perancangan musuh. Sebab itulah kita orang Islam ni, amo sebut di tempat lain, amo sebut juga sini. Kita sebagai orang Islam ni, kok mana-mana pun ilmu fardu ain wajib kita belajar. Hak tu orang panggil tidak nodak, tidak diragui. Belajar fiqh, belajar hadis, belajar tauhid, belajar tasawuf, hak tu wajib. Tak kira siapa, ustaz ko, tidak ustaz ko, tukang kebun ko, dia ni engineer ko, nego ikan ko, nego apa, wajib belajar ilmu fardu ain. Tapi jangan tinggal ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah jangan tinggal. Kerana apa? Kerana ilmu fardu kifayah ni lah yang royak kepada kita berkenaan dengan perancangan-perancangan musuh nak melemahkan orang Islam. Ada di kalangan kita, tidak sinilah. Dia kata wajib belajar fardu ain. Hak ilmu-ilmu lain tu tak belajar pun tak apa. Mengarut tak betul. Tak betul. Fardu ain memang wajib belajar. Dalam masa yang sama kena belajar ilmu fardu kifayah, kena belajar sirah nabawiyah, kena belajar siasah syar'iyah, kena belajar tarikhiyah, kena belajar supaya kita tahu perancangan-perancangan musuh. Kalau musuh buat lagu ni, dia nak merosokkan Islam. Kalau musuh buat lagu ni, dia nak melemahkan orang Islam. Kita baca sejarah, orang panggil sejarah, orang panggil Turki Uthmaniyah, bagaimana perancangan musuh buat untuk menjatuhkan Turki Uthmaniyah, dan dia guna skrip yang sama. Cuma wataknya berbeza untuk melemahkan orang Islam, untuk menghancurkan orang Islam. Sebab tu pada masa ni, pada saat ini, fardu kifayah, ilmu fardu kifayah yang amo sebut tadi, menjadi kepentingan kepada orang Islam untuk belajar, supaya dia tahu perancangan-perancangan musuh. Kita baca, kena baca buku protokol Zionis. Buku protokol Zionis ni, dia menganggap semua bangsa selain daripada bangsa Yahudi adalah binatang. Tu dalam protokol dia. Tak pelik lah. Kalau dia tengok budak, dia nak bunuh. Kalau dia tengok orang Islam, dia nak bunuh. Lepas tu di Palestin, orang Kristian pun dia bunuh. Sebab apa? Sebab Zionis, akidah dia, semua bangsa kecuali bangsa Yahudi adalah binatang. Dia boleh dibunuh, halal dibunuh. Sebab tu kita kena tahu. Dia bunuh kanak-kanak, dia rasa suka. Dia bunuh wanita, suka. Kalau kita tengok statistik yang terkini, lebih 23,000 dah rakyat-rakyat Palestin hak mati. Beratus-ratus ribu hak cedera. Sebab apa? Sebab akidah dia. Bagi dia, binatang berlaku hak ada ni. Dia bila binatang gak nak sepak boleh, nak bunuh boleh, tak ada masalah. Sebab tu ilmu fardu kifayah ni kita kena belajar supaya kita tidak ditipu oleh musuh Allah. Kita tidak digunakan oleh musuh Allah. Kita tidak dijadikan perisai untuk mempertahankan musuh Allah. Kita tak khabar. Tapi musuh sudah lama dah catur-catur orang Islam, hak tak mengaji, hak tak belajar ni, supaya menjadi perisai kepada mereka. Apabila sudah tiada jalan untuk menakutkan Muaz bin Jabal, pihak Rom menawarkan daerah Balqa dan sekitarnya menjadi kawasan yang diberikan kepada Islam. Lalu Muaz bin Jabal menjawab, jika inilah yang kalian mahu berikan kepada kami, segalanya ada di tangan kami. Sekalipun kalian mengurniakan segala yang akan dapat menghalang kami daripada memilih salah satu daripada 3 pilihan yang kami tawarkan kepada kalian, iaitu kalian menerima Islam, ataupun berdamai, ataupun berperang. Aku bagi 3 pilihan ya kamu. Sama ada mu nak masuk Islam, sama ada kamu nak berdamai, ataupun kita pergi. Oh, Raja Rom marah. Dia kata, pulanglah kamu
bersama pasukan-pasukan kamu, kami akan ajar kamu dengan giliran kami mengalahkan kalian. Mu'ah jawab lagi, kami tidak boleh dikalahkan. Dia dengar musuh ni, jangan duduk dia, kena lawan. Ni sifat orang Islam, orang beriman ni, bila musuh buat gapo-gapo kita, jangan kita tunduk. Kita kena lawan. Kerana lawan musuh ni boleh pahala. Kami tidak boleh dikalahkan. Demi Allah, kami berjuang sehingga kami mati semuanya, atau kami dapat menundukkan kalian sehingga semuanya menyerah kalah. Inilah orang kata ni, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Bercakap benar di hadapan pemerintah yang zalim. Ni Mu'adh bin Jabal. Begitulah Mu'adh bin Jabal menunjukkan ketokohan seorang ulama ahli politik dan tentera yang gagah berani menghadapi kuasa besar dunia pada zamannya. Anggota tentera Rom yang berada di Fih dianggarkan berjumlah 100,000 orang. Dengan penyertaan tentera dan seluruh pelosok wilayah yang berjaya menyusup masuk setelah mengalami kekalahan di medan yang lain. Akhir sekali pergi jugalah. Akhir sekali pergi juga. Maka tentera Rom ni berapa ramai? 100,000 orang. Tentera Islam yang dipimpin oleh Ammar bin Makhzan ditugaskan untuk mengepung Fih. Mereka mengalami kesukaran apabila tentera Rom menggali parit yang diisi dengan air tasik Tabariyah bagi menghalang serangan tentera Islam yang berpengalaman berperang di padang pasir. Ni hebat Parsi. Dia strategi perang dia. Orang Arab ni perang atas padang pasir. Bila tasik ni ada air, mendengulah dia. Ammar mengarahkan tentera Islam untuk mengepung Fih tanpa menyerang kerana jumlah tentera musuh yang terlalu besar berbanding dengan tentera Islam dan kesukaran anggota tenteranya yang berkuda untuk menyeberangi parit tersebut. Lebih baik menunggu kedatangan tentera berikutnya selepas menawan Dimash, dan itulah strategi yang terbaik. Akhir sekali Abu Ubaidah membentuk 5 pasukan untuk menyerang musuh di Fih. Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu ta'ala anhu pula dilantik sebagai pemerintah tentera keseluruhan. Beliau juga seorang yang paling berpengalaman disebabkan sudah bertugas di kawasan itu sejak zaman Khalifah Abu Bakar. Syurahbil mengarahkan kawalan yang rapi sepanjang masa dan di setiap kawasan yang menjadi kedudukan tentera Islam. Satu arahan yang sangat bermakna bagi menghadapi sebarang kemungkinan serangan mengejut oleh musuh. Pihak Rom melancarkan serangan pada waktu malam kerana mereka menyangka tentera Islam dalam keadaan tidak bersedia. Serangan ini mengalami kegagalan dan pertempuran terus berlaku sehingga pagi dan bersambung lagi sehingga tiba malam berikutnya. Akhirnya pihak Rom mengalami kekalahan dengan ketua pasukannya terbunuh. Kalah juga. Tentera Rom yang menghadapi kekalahan berada dalam keadaan kelam kabut apabila terperangkap dengan parit pertahanan mereka sendiri setelah diserang oleh pasukan tentera Islam ketika berundur. Bila kalah kak, akhir sekali pengunduran Raja Rom. Kena berundurlah dia. Raja Rom Bizantin berundur ke utara negara Syam yang dikasihinya setelah bala tenteranya hancur berkecai. Hok kecik agah tu akhir sekali hancur berkecai. Dengan sedih dan juga sayu, Raja Rom mengucapkan, keluar daripada mulut dia. Dia tengok orang panggil negara dia boleh kepada Islam. Dia tengok tentera dia hancur. Dia kata, sejahtera ke atas bumi Syria. Sudah tiada peluang lagi bagiku untuk kembali kepadamu selepas ini, kecuali aku mengucap salam perpisahan denganmu. Sesungguhnya selepas ini puak Rom tidak akan kembali buat selama-lamanya. Sebenarnya aku menunggu bumi tempat aku berpijak ini juga akan dikuasai oleh tentera Islam.
Mengaku juga. Tempat aku pun, aku tunggu masa je. Tentera Islam ni akhir menawannya. Kenapa dia royak lagu tu? Kerana apa? Kerana dia tengok bila tentera Islam mendapatkan negara Syria, negara Syam pada masa tu, situasi dia berbeza. Sebab apa? Sebab rakyat menerima kerajaan Islam kerana berlaku adil terhadap semua lapisan masyarakat. Zaman dia dulu, dia buat onar kepada rakyat, dia buat zalim kepada rakyat. Maka bila Islam memerintah, rakyat suka. Dan disebut juga dalam pertempuran tersebut, rakyat-rakyat sendiri pun tolong tentera-tentera Islam kerana mereka benci kepada Rom, kerana kezaliman dia, kerana kejahatan dia. Maka dalam peperangan tersebut, rakyat Rom pada masa tu tolong juga tentera-tentera Islam. Maka bila dia royak lagu tu, maka akhir sekali dia mengalah juga. Raja Rom dan anggota rombongannya melarikan diri ke benua Eropah dan menjadikan kota Konstantinopel sebagai pusat kerajaan yang baru. Peristiwa ini berlaku pada tahun ke-15 Hijrah. Ke tahun ke-15 Hijrah, peristiwa yang amba sebut tadi, Muaz bin Jabal dan juga tentera-tentera Islam termasuklah Abu Musa al-Ash'ari berjaya menawan kota Syam, yang mana kita tengok dialog yang baik, dialog yang berani, perjumpaan yang berani yang dilakukan oleh Mu'adh bin Jabal. Jawab dia, dia tunjuk Islam ni berani, dia tunjuk Islam ni izzah, dia tunjuk Islam ni berani. Maka kita orang sebagai orang Islam, kita kena berani. Jangan takut kepada musuh, jangan gerung kepada musuh. Takut dan juga gerung ni hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Jangan takut kepada musuh, jangan gerung kepada musuh. Kerana apa? Kerana kita akan mendapat kekalahan, kita akan mendapat kecelakaan. Apabila kita takut kepada musuh, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita kena takut kepada Allah. Bila kita takut kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, akhir sekali Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada kita. Allah Ta'ala akan anugerahkan kemenangan kepada kita. Semangat yang ada kepada Muaz bin Jabal dan juga sahabat-sahabat yang lain ni kena ada dalam diri kita, kena ada dalam diri kita. Sebab itulah musuh takut kepada sahabat-sahabat Nabi, kerana mereka berpegang dengan akidah, kerana mereka berpegang dengan akidah perjuangan. Mereka tidak boleh dibeli, mereka tidak boleh ditawar, mereka tidak boleh disogok, kerana akidah perjuangan mereka. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita kena jaga akidah kita, kena berpegang dengan akidah kita. Barulah musuh akan takut kepada kita, baru musuh akan gerung kepada kita. Sebagaimana saudara-saudara kita yang berada di Palestin, kita minta doa banyak-banyak kepada Allah dan sentiasalah berdoa kepada Allah. Moga-moga mereka dianugerahkan pada suatu hari kelak kemenangan yang besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqul qali hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.